Khairul Abdullah atau lebih dikenali sebagai Super Daddy merupakan seorang bapa tunggal semenjak kematian isterinya pada tahun 2018. Di sebalik perwatakan yang bersahaja dan nama gelarannya, dia memikul tanggungjawab itu demi membesarkan anak-anaknya yang masih kecil secara bersendirian. Biarpun tidak mudah, namun anak-anak merupakan kunci utama kekekalan dan semangat Khairul untuk terus berjuang meneruskan hidup setelah kehilangan isterinya. Selain menjadi Super Daddy buat anak-anaknya, dia juga sudah menerbitkan sebuah novel yang berkisar tentang perjalanan hidupnya sebagai seorang bapa tunggal. Lain pula kisahnya bagi Nurlida Abu Hassan yang terkesan dengan kematian anak angkatnya Zubaidi Amir Hushairi Abdul Malik pada 29 Januari lalu. Menjadi salah satu peristiwa hitam buat dirinya dan keluarga. Kanak-kanak berumur 7 tahun itu dipercayai meninggal dunia kerana didera oleh ibu kandungnya sendiri. Kematian arwah Amir bukan sahaja merupakan satu kehilangan buat ahli keluarga angkatnya, namun seluruh rakyat Malaysia juga turut berasa sedih dan pilu dengan kejadian tersebut. Sifat arwah Amir yang merupakan seorang yang ceria dan pandai mengambil hati semestinya memberi kesan yang sangat mendalam buat Nurlida sekeluarga, di mana tahun ini merupakan tahun pertama mereka menyambut Lebaran Aidilfitri tanpa arwah di sisi. Walau berlainan penderitaan, ternyata cabaran dan dugaan yang ditempuh adalah sangat berat buat mereka. Namun itu pastinya tidak membuatkan dua insan cekal ini untuk berputus asa dalam meneruskan kehidupan seharian. Setiap orang pasti mempunyai dugaan yang berbeza dan setiap orang diuji juga dengan cara yang berbeza-beza. Persoalannya bagaimana kita ingin terus bangkit menjalani kehidupan kita untuk menghadapi hari-hari yang mendatang ini dengan penuh semangat. Ini yang akan kita bincangkan, yang kami bawakan bersama dengan seluruh penonton wanita hari ini. Dan kepada anda, kalau nak berkongsi pengalaman hidup anda sendiri juga tentang bagaimana anda ingin bangkit dari masalah-masalah yang menimpa diri anda sebelum ini, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, elok kalau saya memperkenalkan tetamu yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Kita pertama sekali bersama dengan Ustaz Jazlan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, boleh dengar aku Ustaz? Boleh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Seterusnya, seperti dalam paparan sebentar tadi, kita juga bersama dengan Encik Khairul Abdullah. Assalamualaikum Encik Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Encik Khairul. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Terima kasih kembali. Dan seterusnya, kita juga bersama dengan Puan Nurlida Abdul Hassan ataupun lebih mesra dengan panggilan Umi. Assalamualaikum Umi. Umi, kalau boleh tolong minta onkan mic sebab kita masih belum boleh mendengar. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Umi? Baik, alhamdulillah. Baik. Yana, Ya, Fiza. Yana, kita rasa seronok dan juga bertuah kerana hari ini kita ditemani dengan 3 orang individu-individu hebat ini. Betul. Yang sebenarnya termasuk Ustaz Jazlan sendiri mempunyai cerita tersendiri untuk bangkit yang nak dikongsikan bersama dengan penonton. Kalau boleh mungkin kita tanyakan kepada Encik Khairul dahulu sebagai pembuka tidak perbincangan kita hari ini. Rata-rata bagi mereka yang mengikuti kisah Encik Khairul ataupun lebih dikenali sebagai Super Daddy ini di Facebook khususnya, hari-hari ada macam-macam penceritaan. Daripada tular ketika membawa anak-anak pergi menziarah kubur arwah isteri, sehinggalah ada ketikanya Encik Khairul sendiri dalam cuba untuk menjadi seorang yang tabah, seorang yang okey, sesekali ada burn out ni tu. Tapi mungkin Encik Khairul boleh kongsikanlah sedikit bagaimana sebenarnya Encik Khairul sendiri sebagai seorang lelaki yang ketika itu sewaktu kehilangan isteri mempunyai anak selama 3 orang dengan yang paling kecil usianya baru masuk 7 bulan. Menerima keadaan kehilangan seorang insan yang paling kuat ketika itu dan dalam meneruskan kehidupan seharian. Encik Khairul, silakan. Okey, saya rasa ini dah tahun ketiga saya membesarkan anak-anak bersendirian.
Of course dia macam-macam cabaran yang paling besar bagi saya adalah cabaran emosi. Emosi di tahun pertama itu adalah emosi anak. Okey, dan anak ni sebab dia dengan isteri dia, dengan mak dia tu tak lama. Mungkin anak saya yang paling sulung ketika itu 4 tahun. So memori dia tak banyak. Jadi dia selepas tahun pertama tu dia dah boleh move on. Tapi emosi saya sendiri kan, saya sendiri dengan arwah isteri saya kenal 20 tahun. So saya bersama dia 20 tahun. Jadi untuk mengurus emosi saya tu sebenarnya lebih sukar daripada menguruskan emosi anak-anak. Jadi of course sepanjang 3 tahun tu saya ada episod burn out saya sendiri. Bila kita terlalu penat fizikal pun dia akan membawa kepada emosi, dan terlalu penat emosi pun dia bawa kepada penat fizikal. Betul. Jadi kalau dulu mula-mula tu saya akan jadi cepat marah. Cepat marah. Jadi saya belajarlah sepanjang 3 tahun saya belajar. So setiap kali saya rasa saya terlalu penat, saya burn out dan sebagainya, dan saya akan berhenti. Saya akan stop. Saya tinggalkan dunia. Tinggal dunia tu maksud dia apa nak jadi ketika itu, apa yang berlaku sekitar, apa yang perlu. Macam saya burn out sehari sebelum raya hari tu. Sehari sebelum hari esok nak raya tu. Malam raya. Malam raya bukan petang raya. Pagi, daripada pagi sampai ke petang tu esok nak raya tu saya rasa terlalu penat. Saya rasa penat emosi, penat apa. Jadi saya tak fikirkan raya. Saya put aside, saya sit down, saya duduk, saya just relax, saya tidur, saya baring, saya bagi anak makan tidur. Jadi saya belajar jika saya burn out, jika saya terlalu penat, saya kena stop. Jadi bila saya stop, saya tidak akan jadi marah, saya tidak akan jadi stres, saya tidak akan melepaskan kemarahan pada anak-anak dan sebagainya. Jadi saya rasa itu episod burn out dalam sepanjang saya membesarkan anak sendirian. Baik, itu Encik Khairul kongsikan dari segi bagaimana dia mengambil masa sendiri ataupun me time untuk kembali bangkit dan berhadapan dengan situasi-situasi yang seterusnya itu. Ya, Tetapi betul. untuk Umi sendiri kan Umi, November tahun lalu kita semua digemparkan dengan berita pemergian seorang kanak-kanak, dan walaupun adik Amir telah pun pergi meninggalkan kita semua, dan walaupun saya secara peribadi Umi tidak mengenali arwah adik Amir, tetapi pemergiannya itu dirasai. Untuk Umi sendiri sebagai seorang ibu, bagaimana sebenarnya tempoh ataupun fasa bersedih itu Umi lalui, dan daripada tempoh ataupun fasa bersedih itu bagaimana sebenarnya Umi bangkit semula untuk menjalani hari-hari seterusnya walaupun tanpa adik Amir? Umi nak kira sedih ni masih sedih lah. Tapi Alhamdulillah Amir sebenarnya dia dah pergi dari hidup Umi tu dah 7 bulan. Semenjak ibu dia dah ambil, dan sejak itu Umi dah putus kontak, tak boleh berhubung, tak boleh apa. Sehinggalah 29/1 menerima perkabaran dia meninggal. Jadi maknanya dia dah pergi dalam life Umi lah selama 7 bulan, dan Umi cukup menderita ketika tu. Menderita sampai sekarang pun Umi masih merasa yang dia bukan tinggal Umi. Dia masih ada di dunia ni, yang Umi mengharap dia akan balik pada Umi. Pola tikatnya Umi tahu dia meninggal sebab dia diambil dari Umi tu ketika dia sihat kan. Ketika tu yang Umi rasa sangat. Tapi alhamdulillah sehari sebelum raya, macam Encik Khairul juga kan. Tapi Umi sehari sebelum raya tu habis-habis Umi menangis. Umi menangis sangat seharian tu. Sebab Umi teringat sehari sebelum raya tu sama-sama dengan dia. Walaupun dia tak buat kerja, tapi dia kita kata lebih kepada mengacau je sebenarnya kan, gangguan. Tapi tak ada, alhamdulillah
kalau apa-apa nak minta tolong dia, adik tolong ambil ini, adik tolong ambil pinggan kecap, itu dia suka. Dia kecoh-kecoh mengecoh kat rumah dia. Jadi itu yang momen yang ya Allah, ya Akbar. Umi selalu teringat dia, terbayang dia kan apa semua. Tapi malam tu tiba Umi datang, fikir Umi datang satu suara tu kat Umi, dia kata, sudahlah. Umi bercakap pada diri Umi, dahlah, Amir dah tak ada, Amir takkan kembali. Itu Umi cakap dalam diri Umi. Sebab Umi rasa Umi nak move. Sebab dia kena pergi dari hidup Umi tu terus. Sebab dia takkan balik. Jadi Umi terpaksa menguatkan hati Umi, Amir takkan balik. Amir takkan balik sekalipun dia datang, apa pun dia takkan balik. Jadi cuma Umi akan cari kekuatan tu. Betul. Jadi Umi Okey. Yana, apa yang Umi kongsikan ini sama kisahnya dengan Cik Khairul juga. Kehilangan bila orang yang pergi itu telah meninggal dunia, dia tak akan kembali. Tetapi bagaimana sebenarnya kita nak kongsikan Ustaz? Ustaz juga ada cerita yang lebih kurang sama. Bagaimana sebenarnya kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita hari ini bahawa ada insan-insan ini yang tahun ini juga tidak dapat berhari raya kerana insan-insan yang mereka sayangi ini telah tidak ada, telah pergi dan tidak mungkin kembali lagi. Yang hanya tinggal adalah kenangan dan juga bayang-bayang. Dan bagaimana untuk terus bangkit demi insan-insan di sekeliling kita, Ustaz, kalau boleh dikongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini kita merupakan hari yang baik bagi kita membincangkan perkara yang baik. Ya. Apa khabar Fiza? Apa khabar Yuaina? Apa khabar Encik Khairul? Apa khabar Umi? Semua sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, baik. Apa yang Encik Khairul sebut, sebenarnya setengah diri kita hilang, itu betul. Dan apa yang Umi sebut, kadang-kadang kita mencari sesuatu yang tiada. Itu pun betul. Sebab itu bagi orang yang pernah rasa kehilangan, dia yang tahu rasa kehilangan itu bagaimana. Okey. Jadi bagaimana saya menjalani kehidupan ini beginilah sebenarnya. Bila saya renung, sebenarnya Allah beri ujian kepada kita ni sebenarnya. Waktu tu kita rasa sedih, kita rasa hiba, kita rasa hampa, kita rasa pilu, kita rasa sayu. Itu sifat kemanusiaan. Tapi apabila kita renung dan kita lihat sebenarnya Allah uji kita ni untuk apa? Sebenarnya Allah uji kita ni untuk mengajar kita tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Maknanya Allah ajar kita tentang kehidupan. Sebab itu apa yang saya lalui dan apa yang Cik Khairul lalui dan Umi lalui itu pada saya sama dia. Sebab itu dalam perkara ini saya sebut, saya mengubat diri saya ini ada 5 perkara. Saya nak kongsi 5 perkara ya. Baik, pertama, kadang-kadang kita dalam kehidupan ni, kita rasa sebenarnya kehidupan ni kehidupan kita. Dan kita lalai. Dan Allah bagi kita ujian tu kerana apa? Kerana Allah nak suruh kita kembali kepada Allah. Allah suruh kita kembali kepada Allah. Sebab itu bila kita waktu tu dapat ujian, waktu tu kita akan sebut, Ya Allah, Ya Allah. Kita merintih kepada Allah. Tu sebab apa? Sebab apa? Memang kita tengah susah. Itu satu. Dan yang kedua, apa yang saya rasakan, kita ni dalam kehidupan kadang-kadang kita rasa kita boleh buat apa saja. Kita mampu buat apa saja. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berusaha dan Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Sebab itu ketentuan Allah Ta'ala itu kepada kita itu yang terbaik. Sebab itu kita kena belajar menghargai. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita dalam kehidupan kita ni kita rasa kadang kita berkuasa. Kita kuasa, kita buat apa? Kita berkuasa. Tapi hakikatnya kita ni hamba. Kita tak ada apa-apa pun. Dalam tangan kita ni tak ada apa-apa. Ya. Okey? Sebenarnya Allah tu Maha berkuasa. Allah ajar kita iaitu apa? Maknanya dengan doa lah. Dengan bersangka baiklah dengan Allah Ta'ala tu kepada dengan Allah Ta'ala tu lah. Sebenarnya itulah yang terbaik bagi kita. Dan perkara yang keempat sebenarnya, kita rasa bila kita diuji ni kita rasa susah. Dan sebenarnya hakikatnya tak ada orang pun yang boleh mengembirakan kita. Tak ada orang yang boleh tolong kita. Tapi hakikatnya iaitu apa? Iaitu sebenarnya Allah ni beri ujian kepada kita. Ada hikmah yang baik, yang itulah rahsia Allah.
dan Allah akan ganti yang lebih baik. Dan yang kelima yang akhirnya saya nak sebut, yang saya nak kongsi, iaitu apa? Sudah waktu kita diuji, kita akan rasa sedih, sayu pilu, dan tak ada orang pun yang boleh menggembirakan kita. Tak ada. Tetapi rupanya Allah Ta'ala yang akan mengembirakan kita. Dengan apa? Dengan Allah pesan kepada kita, wabashirus sabirin, maka hendaklah kau sabar. Dengan sabar itulah Allah beri kita doa. Dengan doa itulah Allah beri kita Al-Quran. Dengan 3 perkara itu, dia akan mengubat hati kita, akan jadi tenang. Itu bukan satu perkara yang mudah dalam ujian ini. Sebab ujian ini daripada Allah. Allah jualah yang akan membantu kita dan akan mengubat hati kita. Wallahualam. Ya. Ujian juga adalah sesuatu yang ingin mematangkan kita dan wala ta'asu min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa dengan rahmat Allah. Dan Encik Khairul, bila kita kehilangan seseorang yang cukup kita sayang, apatah lagi dalam cerita Encik Khairul sendiri, arwah isteri sudah pun bersama dengan Encik Khairul lebih daripada 20 tahun, lebih daripada separuh hidup Encik Khairul sendiri. Dan apabila kita kehilangan insan yang kita sayang ni, seolah-olah kita kehilangan punca, kita kehilangan arah, kita kehilangan motivasi. Untuk saat dan ketika ini Encik Khairul, kalau boleh dikongsikan, apa sebenarnya semangat dan motivasi baru untuk Encik Khairul teruskan hidup dan menjalani hari-hari yang mendatang? Dia hanya satu. Saya rasa saya bersyukur sebab waktu saya kahwin dalam masa 10 tahun pertama tu kami tak ada anak. So bila tak ada anak, dia punya relationship, hubungan keluarga tu dia macam orang kata mana tak ada, orang ada anak, nak besarkan anak, tak ada matlamat dan hidup. So kita orang ni macam okeylah, kita dua sampai ketua mati berdua macam tu je. Tapi macam Ustaz cakap tadi, hikmah Allah. So dia ambil isteri saya, tapi sebelum dia ambil isteri saya tu, dia bagi saya 3 orang anak. Alhamdulillah. Okay, so dia bagi 3 orang. Dengan 3 orang itulah yang bagi semangat kepada saya. Inilah orang kata yang ditinggalkan di saya, yang jadi kuatkan pada saya untuk teruskan. Sebab dengan adanya 3 beradik ini, saya ada nampak masa depan. Apa yang saya kena buat, apa lorong mana saya nak lalu, jalan mana saya nak lalu, anak ni nak jadi macam mana semua. Jadi saya ada siapkan. So bila ada benda macam tu, dia jadi memenuhkan waktu saya. Masa saya tu terlalu sibuk dengan urusan kerja, dengan urusan menguruskan rumah tangga dengan dia. Jadi perasaan sedih saya pun benda semua tu, saya jadi dia tak membawa diri sampai berlebihan, sampai saya jadi down, saya menjadi stres, sampai saya depression apa dan sebagainya. Tak ada. Itu antara hikmah dia yang saya dapat. Jadi kalau ditanya menjawab balik soalan tadi tu, untuk saya kuat dan sebagainya ni adalah tak ada benda lain kecuali anak-anak tadi. Baik. So alhamdulillah itulah hikmah yang saya dapat. Alhamdulillah. Nas, sebab itulah juga Cik Khairul ni digelar Super Daddy, macam walaupun 3 orang anak, ada 3 orang ragamnya, ada juga seorang anak yang kurang sihat ya Cik Khairul kan. Tapi kalau kita lihat melalui pembacaan dari segi perancangan kewangan, dari segi perancangan masa depan anak-anak, segala-galanya telah pun diatur dengan baik sekali. Tapi ini mungkin berbeza sedikit kisahnya dengan Umi, kerana walaupun adik Amir telah tiada, tetapi kenangan bersama dengan adik Amir tu tentunya banyak. Maklumlah 6 tahun membela adik Amir sejak daripada bayi lagi sampailah dah ada telatah-telatahnya tersendiri. Bagaimana sebenarnya kekuatan ataupun sokongan insan-insan di sekeliling, termasuk anak-anak yang ada Umi, suami, terus memberi kekuatan kepada Umi untuk bangkit, untuk belajar meneruskan kehidupan tanpa adik Amir di sisi Umi? Umi syukur kan, Allah takdirkan hidup Umi dengan Amir. Amir ni datangnya hadirnya satu permata, satu kurniaan Allah pada Umi. Hanya yang tak dirancang, nak ambil anak angkat, tak dirancang kan. Biasanya anak angkat ni selalunya dirancang kan, keluarga. Dia tak dirancang langsung, dia dihantar memang dari Allah yang Umi terima, ya Allah Subhanallah, rezeki yang Allah nak bagikan kepada Umi. Dan banyak Umi terdidik kan dengan cara Amir, sebab Amir ni dia menyantuni orang. Siapa pun, tak kira orang kecil yang baya-baya dia, sehinggalah orang yang dewasa, nenek ke siapa, dia tetap menyantuni dia orang kan. Sehingga orang cakap, oh subhanallah, anak yang penuh dengan adab kan Amir tu.
Jadi Umi dengan dia jalani hidup tu yang buatkan Umi rasa bahagia dan bersyukur sangat. Yang ketiadaan Amir ni bukan Umi seorang, malah satu Malaysia. Kan? Malah satu Malaysia. Dan sejak ketiadaan Amir tu, Umi ramai sangat anak angkat. Yang datang. Ya subhanallah. Umi dapat yang terlalu ramai yang ibaratnya simpati dengan Umi, tapi mereka memberi kasih sayang. Sebab Umi selalu luahkan, sebarkan kasih sayang. Jadi orang menyahutnya tu menerima, ya Allah, dia orang pun cuba menyebarkan kasih sayang seperti mana Umi yang sebarkan, yang jaga Amir dengan penuh rahmat, yang penuh rasa bersyukur kan, yang tak pernah rasa beban Amir tu. Walaupun kita dah berumur kan, Umi sekarang ni dah berumur ni, dengan kesihatan Umi tak pandang, sebab Umi datang ini Allah yang bagi pada Umi, Allah hadiahkan pada Umi jaga ni adalah khalifah Allah. Betul. Jadi Umi jaga sebaik-baik ni kan, memberi didikan agama. Walaupun dalam usia yang muda dia dah boleh menghafal ilmu, surah-surah subhanallah. Alhamdulillah. Ya, dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kita datang dan kepadanya jualah kita akan kembali. Ustaz Jazlan, dalam masa yang kita ada yang singkat ni kan Ustaz, di hujung perbincangan kita ni, saya harap kita dapat panjangkan lagi, tetapi sayang sekali memang dah tak cukup masa Ustaz. Jadi secara ringkas ni Ustaz, bagaimana sebenarnya kita sebagai manusia biasa, setiap orang akan mengalami kehilangan, akan berdepan dengan kehilangan, tetapi persoalannya adalah bagaimana kita nak bangkit dan meneruskan kehidupan kita. Sedikit daripada Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hidup ni, pertama kita akan kena belajar bersyukur. Bersyukur tu penting. Dengan bersyukur itulah insya-Allah kita dapat menghargai. Dengan menghargai itulah sebut insya-Allah kita akan dapat kedamaian dan kebahagiaan. Dan apabila Allah ambil daripada suatu benda yang kita sayang, sebenarnya Allah nak beri kepada kita kebaikan. Sebab apa? Sama ada kita pergi dulu atau dia pergi dulu, sebenarnya itulah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Dan apa juga yang berlaku kepada kita ni adalah ketentuan qada dan qadar Allah SWT. Dan ia merupakan untuk meningkatkan keimanan kita supaya kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Jadi saya mohonlah sama-sama, ada yang ada mak, yang ada ayah, yang ada isteri, yang ada anak-anak, iaitu berilah kebaikan dan santunlah mereka semua dan hargailah mereka semua selagi mana mereka ada di sisi, kerana itu adalah kurniaan daripada Allah. Tapi apabila Allah ambil, waktu itulah kita akan rasa kehilangan. Mudah-mudahan dengan kehilangan ini Allah ganti dengan kebaikan, dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah beri iaitu keselamatan, kebaikan dalam kehidupan kita semua. Dengan itulah saya nak mengucapkan selamat hari raya di mana juga anda berada. InsyaAllah kita akan dapat kegembiraan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz, sikit lagi. Ustaz, sikit lagi. Ustaz boleh tak ingatkan kepada penonton-penonton masyarakat kita ni, walaupun kita tak dapat berhari raya seperti biasa tahun ni, namun hakikatnya asalkan kita masih lagi boleh melihat mereka di melalui video call dan sebagainya, kita masih lagi bertuah Ustaz. Macam mana kita nak ingatkan? Betul. Awak jangan jadi macam saya, kadang-kadang kita nak cari benda yang tiada. Faham tak maksud dia? Faham Kita nak cari benda yang tiada tau. Sekarang kita boleh telefon ibu yang kita boleh nampak wajahnya. Kita boleh telefon ayah yang kita nampaknya. Tapi kita akan kadang-kadang satu hari nanti kita akan cari siapa yang kita nak cari. Rupanya yang kita cari tu, yang kita buru tu dah tiada. Betul. Tolong hargai. Dan jadilah orang yang bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu adalah konklusi terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini, Fiza. Lebih bersyukur dan lebih menghargai orang di sekeliling kita, sebab kalau mereka dah pergi, mereka tidak mungkin akan kembali. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Jazlan, kepada Puan Nurlida Abdul Hassan ataupun lebih mesra panggilan Umi, dan juga Encik Khairul Abdullah di atas perkongsian yang saya kira sedikit sebanyak pastinya dapat menjentik hati kita untuk kembali refleksi diri, untuk lebih bersyukur dan menghargai orang di sekeliling kita, terutamanya bagaimana kita nak terus bangkit dari apa jua masalah yang kita hadapi.